Okey, nombor 1, menetapkan matlamat kewangan mestilah kita ikut keutamaan yang mana yang penting dulu. And then dia lebih kepada spesifik. Kena, kalau kata nak pergi jalan, nak pergi mana. Kalau kata nak beli handphone jenis apa. Jangan cakap saya nak beli handphone. Awak nak handphone apa? Handphone ada banyak. Samsung, ada Android. Kalau Android ada banyak jenis. Okay? Dia kena spesifik. Tahu harga dia berapa. And then mengikut jangka masa. Contoh pendek. Jangka masa pendek adalah kurang daripada 1 tahun. Okay, jadi contoh kita beli baju sukan kat sekolah, bawa beli buku dekat sekolah, okay, itu adalah jangka masa pendek. Basikal, sederhana, di antara 1 sehingga 5 tahun, contoh beli laptop, beli handphone, okay, ini yang agak mahal lah. Okay, tak adanya awak nak simpan 2 bulan, awak dah boleh beli laptop. Okay, tu kalau kita betul-betul mampu. Yang tidak mampu mungkin dia kena simpan 1 ke 5 tahun untuk beli satu laptop yang berharga RM2,000 dan ke atas. Okay, panjang, jangka masa panjang adalah lebih daripada 5 tahun ni sebagai contoh persaraan Contoh awak nak bersara 60 tahun, apa yang awak nak buat selepas 60 tahun? Awak nak beli rumah contoh. Jadi dalam masa sepanjang awak kerja ni awak simpan, awak nak beli banglo biji contoh Okay, itu adalah jangka masa panjang. Pendidikan juga salah satu jangka masa panjang. Sebagai contoh umur awak sekarang 17 tahun, awak nak 17 kan? 17 tahun, 14 tahun, 16 tahun awak nak pergi jadi seorang doktor dalam beberapa tahun. Awak kira lah contoh dia selepas matrik and then masuk ijazah, terusnya masuk master. Okay? So dalam masa beberapa tahun awak nak kena capai awak jadi doktor tu. Itu adalah bahagian pendidikan. Tempoh masa, kita kena ada tempoh masa dia bergantung kepada simpanan bulanan dia, berapa bulanan dia boleh simpan, keperluan diutamakan, kehendak mengikut keadaan keuangan. Okay, awak kena tahu bezakan apa keperluan, apa kehendak. Okay, sebagai contoh, nak beli handphone sebab handphone baru keluar, nak pakai Z Flip. Okay, Samsung Z Flip yang boleh lipat-lipat tu. Okay, kalau ikutkan telefon sekarang masih ada. Adakah itu satu keperluan? Tidak. Okay, itu adalah satu kehendak. Kita nak ikut trend. Okay, next. Specific, measurable, attainable, realistic, time bound. Ni adalah konsep SMART. Okay, kita gunakan SMART ni untuk kita buat matlamat keuangan. The first one, specific, awak kena khusus. Matlamat awak kena tepat, kena jelas, mudah dikenal pasti dan difahami. Okay, ni letak matlamat entah apa-apa awak pun tak faham kan. Contoh nak beli iPhone tapi nak jenis Z Flip. Ada ke? Tak ada. Okay, jadi kena khusus, kena spesifik. Measurable, boleh diukur, boleh dipantau dan direkodkan. Okay, ni contoh nilai dia. Okay, boleh capai tak? Okay, adakah attainable? Boleh dicapai tak? Kalau awak simpan RM20 sebulan, awak nak beli handphone iPhone 12 yang sekarang yang 4,000 tu akhir tahun. Okay, sekarang dah bulan berapa? Dah bulan 10, nak masuk bulan 10. Kalau awak simpan RM20 sampai akhir tahun, berapa ringgit je awak dapat? Boleh tak beli handphone iPhone tu? Tak boleh lah. Okay, so pastikan dia boleh dicapai. Terusnya realistik, munasabah untuk dicapai, realistik Dan akhir sekali jangka masa ditetapkan, kita ada tarikh mula dan tarikh akhir. Okay, next kita pergi contoh 1. Buku teks muka surat 273. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500. So kat sini dia bagi tahu tempoh masa dia 6 bulan, dia nak pergi bercuti di Port Dickson. Sambutan tu menelan perbelanjaan RM1,500. Jadi dia perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya RM2,500 sebulan. Okay.
So adakah matlamat kewangan Cik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Okay, so S, spesifik. Adakah dia spesifik? Yes, dia bercuti di Port Dickson. Dia tahu tujuan dia nak pergi bercuti dan tempat dia juga di Port Dickson. Okay, tak adalah awak cakap aku nak pergi cuti dah. Macam tu je. Nak pergi mana? Mungkin kalau kita pergi Port Dickson RM1,500. Kalau pergi Hatnyai beribu-ribu ringgit. Langkawi mungkin lagi mahal. Okay? Jadi kat sini dia bagi tahu kat mana dia nak pergi. Tujuan dia nak pergi. Mana kelas ni kan? Okay, next, measurable, boleh diukur. Maksudnya dia tahu duit dia ada berapa yang dia nak belanjakan nanti kat sana dan juga berapa yang perlu dia simpan sebelum dia pergi bercuti. Okay, next, A, attainable, boleh dicapai ataupun tidak. Okay, boleh kalau kita simpan RM250 sebulan, awak dah harapkan dengan dalam masa 6 bulan dia akan dapat RM1,500. Okay. So boleh simpan lah daripada bulanan dia RM2,500 sebulan. R, realistic. What is realistic? Nak pergi bercuti dekat Port Dickson dalam masa 6 bulan, simpan RM250 sebulan. Okay. So kalau kita darabkan 6 darabkan dengan 2,500, 6 darabkan 250, awak akan dapat RM1,500. So realistik lah, dia simpan RM250 dalam masa 6 bulan, dia akan dapat RM1,500. Kalau dia cakap dia nak pergi dalam masa 3 bulan, dia perlukan RM1,500 tapi dia simpan RM250 dalam masa sebulan. Okay, tapi dia nak pergi, dia pendekkan masa. Dalam 3 bulan je. Sempat tak sampai RM1,500? Tak sempat. Awaknya akan dapat separuh lah, RM750. So, itu tidak realistik. Okay. Next, time bound. What is time bound? Jangka masa yang ditetapkan. Ditetapkan tempoh masa dia adalah 6 bulan. Jadi, Encik Yusof mengamalkan konsep SMART dalam membuat perancangan untuk pergi bercuti.